saya Siti Aisyah binti Muhammad Nasir. Saya akan membentangkan proposal projek kempen kami iaitu Clean Water Campaign. Ini adalah nama ahli kumpulan kami dan tajuk kempen kami iaitu Clean Water Campaign. Ini adalah carta organisasi kumpulan kami. Pengerusi iaitu Karunisa yang bertanggungjawab membahagikan kerja dan memastikan semua tugasan siap pada masa yang ditetapkan. Naib pengerusi iaitu Faris Amirul yang bertanggungjawab membantu pengerusi dalam melaksanakan kempen. Seterusnya setiausaha iaitu Nurzulika yang bertanggungjawab menyediakan kertas kerja bagi pelaksanaan kempen dan dibantu oleh Muhammad Fikri Hakim. Seterusnya bendahari iaitu Nur Fatihah Azmira yang bertanggungjawab menyelaraskan perbelanjaan dan menyediakan laporan kewangan. Seterusnya AJK Multimedia iaitu Gary yang bertanggungjawab mengambil gambar dan menyunting video. Seterusnya AJK Publicity iaitu Siti Aisyah, iaitu saya, yang bertanggungjawab menyediakan draft rekaan poster kempen. Akhir sekali, AJK Activity iaitu Nur Aina Hafizah yang bertanggungjawab memastikan aktiviti sepanjang kempen berjalan dengan lancar. Seterusnya pengenalan. Jika kita lihat pada akhir-akhir ini, terdapat banyak permasalahan timbul akibat dari perilaku manusia yang banyak melakukan pelanggaran terhadap cara pengelolaan air minum di sekitar lingkungannya yang mengakibatkan air tercemar. Justru itu, kumpulan kami telah memilih untuk mengadakan kempen sebagai projek kumpulan kami. Kempen ini telah diberikan nama iaitu Clean Water Campaign. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan domestik seperti air minum, persiapan makanan dan sebagainya. Berdasarkan perkembangan global sekarang, keperluan air bersih telah melebihi perkembangan populasi di Malaysia. Air tersebut haruslah memenuhi standard iaitu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak beracun. Sanitasi pula didefinisikan sebagai sistem kawalan kebersihan awam termasuk bekalan air bersih, pembuangan sampah dan pembuangan najis. Oleh itu, kempen ini akan diadakan untuk memberi pendedahan lebih mendalam tentang air bersih dan sanitasi dalam kalangan pelajar UMT melalui platform Google Form. Perkara ini selaras dengan Sustainable Development Goals yang ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kempen kami, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Faris. Sekian, terima kasih. Kosong iaitu latar belakang kempen. Pada era globalisasi ini, negara-negara telah berkembang pesat lagi-lagi dalam sektor perindustrian dan perkilangan. Ia merupakan perkara yang positif bagi setiap negara kerana ia merupakan salah satu kemajuan yang telah mereka kecapi. Namun, pertumbuhan sektor perindustrian dan perkilangan ini telah menyebabkan pencemaran terhadap pencemaran air. Contohnya, sisi toksik dari kilang dibuang ke dalam sungai, tumpahan minyak kapal kargo ke dalam laut dan juga terdapat pembuangan sampah daripada masyarakat yang bekerja di kilang itu ke dalam sungai. Kemudian air sungai dan air laut ni difokuskan sebab ia merupakan antara sumber utama bagi kita untuk menjalankan urusan hidup kita dalam seharian. Kajian ini juga telah diskopkan kepada pelajar Universiti Malaya Terengganu UMT. Dan kajian ini telah mengetengahkan tentang air tapisan iaitu sanitation water, di mana air tapisan ini merupakan air yang bersih dan sihat yang perlu diamalkan untuk dalam kehidupan seharian lah. Kempen ini dapat membantu penyebaran maklumat tentang apa itu air tapisan dan pentingnya air tapisan itu. Jadi kempen ini telah dinamakan sebagai Clean Water Campaign berdasarkan SDG yang ke-6. Seterusnya, lihat objektif kempen ini. Objektif kempen yang pertama ialah memberi pendedahan tentang air tapisan dalam kalangan pelajar UMT. Yang kedua pula, untuk menerangkan kebaikan air tapisan dalam kalangan pelajar UMT. Yang ketiga, memberi pendedahan tentang pentingnya sumber air bersih dalam kehidupan seharian
dan akhir sekali melahirkan rasa syukur terhadap adanya sumber air bersih sebelum segalanya hilang. Itu saja. Untuk definisi pembangunan lestari, menurut UNESCO 2005, pembangunan lestari diberi pandangan iaitu untuk memuaskan hati dengan keperluan asas dan kualiti hidup yang lebih baik tanpa menjejaskan kualiti hidup generasi akan datang. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semulajadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi. Manakala, menurut UK Government 2002, pembangunan lestari bermaksud mengimbangi keperluan asas manusia dengan perlindungan persekitaran semulajadi supaya keperluan dapat dipenuhi bukan sahaja pada masa ini, malah juga pada masa akan datang yang tidak dapat diramal. Seterusnya, menurut laporan Brundtland 1987, pembangunan lestari bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keperluan untuk kegunaan generasi akan datang untuk mereka memenuhi keperluan mereka sendiri pada masa hadapan. Selain itu, menurut UK Government 1999 pula, pembangunan lestari dan definisikan sebagai kualiti hidup yang lebih baik kepada semua orang pada generasi sekarang dan juga untuk generasi di masa hadapan. Ini membentangkan definisi matlamat pembangunan lestari iaitu SDG 2030. Matlamat pembangunan lestari atau SDG telah diperkenalkan semasa persidangan pembangunan lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP di Rio de Janeiro pada tahun 2012. SDG ialah pelan tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkesan untuk semua. Ia menangani cabaran global yang kita hadapi termasuk yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksamaan, perubahan iklim, kemerosatan alam sekitar, keamanan dan keadilan. Kesemua 17 matlamat tersebut saling berkaitan dan untuk memastikan tiada siapa yang ketinggalan, ia adalah penting untuk kita mencapai kesemuanya menjelang 2030. Sekian daripada saya. Terima kasih. Di sini kami telah memilih SDG 6 iaitu air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi bertujuan meningkatkan kualiti air dan kecekapan penggunaan air dan menggalakkan abstraksi mampan dan bekalan air tawar. Secara terperincinya, air iaitu H2O merupakan sebat tiang kimia yang berada dalam bentuk tercair pada tekanan biasa dalam suhu bilik. Air meliputi 70% daripada permukaan bumi. Setiap kehidupan di bumi memerlukan air untuk terus hidup. Namun begitu, tidak semua air boleh diminum begitu sahaja tanpa melalui proses tapisan dan proses pembersihan oleh pihak yang bertanggungjawab. Sanitasi pula boleh difahami sebagai sistem kawalan pembersihan awam termasuk bekalan air bersih, pembuangan sampah dan juga pembuangan najis. Kekurangan air bersih yang boleh membuat seseorang itu terkena pelbagai penyakit telah menyebabkan PBB mengambil keputusan untuk mencapai akses sejagat dan saksama untuk air minuman bersih dan berpatutan untuk semua lapisan masyarakat di pelosok dunia. Pergi kepada metodologi. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan metodologi. Metodologi digunakan dalam kempen Clean Water untuk meneliti lebih mendalam tentang kebaikan air tapisan dan apa itu air tapisan kepada pelajar UMT. Metodologi penyelidikan merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Maksud lain metodologi ialah kaedah, jalan, teknik, gaya, ragam, rentak, corak dan sistem. Metodologi juga bermaksud ilmu tentang metod,
atau disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab pemasalah kajian. Okey, untuk prosedur projek pula, kempen ini diadakan untuk meneliti lebih mendalam tentang pengetahuan pelajar UMT tentang air tapisan dan kebaikannya dengan menggunakan kaedah metodologi. Setiap ahli jawatan kuasa memainkan peranan penting dalam melaksanakan kempen kesedaran ini. Setiap ahli kumpulan mengeluarkan buah fikiran atau idea yang kreatif dalam penyampaian maklumat berkenaan informasi dan matlamat kempen. Kami menggunakan kaedah kuantitatif yang lebih sesuai digunakan pada waktu pandemik sekarang akibat COVID-19 yang tidak membenarkan kita bertemu secara bersemuka dengan pelajar UMT. Dengan menggunakan kaedah ini, kita juga dapat menarik minat ramai pelajar kerana pelajar tidak perlu berkumpul untuk mendengar taklimat, hanya perlu mengisi Google Form yang diberikan oleh kami. Hal ini dapat memudahkan mereka untuk mengisi data dan membantu kami dalam menjayakan kempen Clean Water. Persoalan yang telah ditanya adalah berkaitan dengan pendedahan tentang air tapisan kepada pelajar UMT. Semua projek bagi kempen kesedaran kami adalah mendapatkan maklum balas melalui Google Form mengenai keberkesanan kempen daripada peserta-peserta kempen sebelum dan selepas kempen dijalankan. Di dalam Google Form tersebut, kami juga menanyakan tentang penggunaan air di rumah mereka dan cara mereka berjimat cemar dengan penggunaan air tidak kira di rumah ataupun di mana sahaja. Poster juga akan diberikan untuk menarik minat orang ramai menyertai kempen kesedaran selain dapat mengetahui tarikh dan masa kempen ini dijalankan. Projek pembangunan lestari untuk tim kita bermula pada 9 November selepas rombakan yang besar bagi pembahagian tim. Pertama sekali, kita guna 2 hari untuk pilih jabatan masing-masing. Lepas tu kita sambung dengan pembahagian tugas juga menggunakan masa 2 hari. Pembincangan proposal kita bermula pada 11 November. Kita juga dah start buat proposal ni pada 12 November sampai 15 November. Pada masa yang sama, kita pun buatlah perubahan dan pembetulan untuk memastikan setiap part proposal tu tiada kesilapan. Pada 17 November, proposal kita ditolak sebab kita tak relate dengan SDG yang dipilih lah. Jadi kita tukar ke SDG yang baru iaitu SDG 6, Clean Water and Sanitisation. Lepas tu kita sambung dengan pembincangan SDG baru ni. Adik-adik tim E pun mencarilah maklumat through online untuk siapkan bahagian masing-masing dan menghasilkan proposal yang baru pada 24 November. Pada masa yang sama, kita juga berbincang dalam grup WhatsApp untuk buatlah pembetulan dan final checking sebelum menghantar proposal ni. Akhirnya proposal tim kita dah siap pada 28 November. Kesimpulan bagi kempen kesedaran kami adalah melalui SDG yang ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi, kita dapat melihat bahawa perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh Malaysia selama beberapa tahun ini memperlihatkan perkembangan yang positif. Sehubungan dengan itu, diharapkan kempen ini dapat memberi mesej kepada peserta-peserta tentang kesedaran untuk menghargai sumber air yang bersih, sanitasi dan kebersihan yang disediakan kerana semua ini adalah keperluan asas kepada manusia pada zaman sekarang. Justru itu, tanggungjawab dan kesedaran dalam diri masing-masing perlulah diterapkan dengan cara berjimat cermat dengan kemudahan sumber utama ini. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.